اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Dah hantar link lah. Ke grup Telegram dah hantar? Okey, insya-Allah pagi ni kita sambung tadabbur kelas hari Isnin. Setiap Isnin kelas tajaan Suraya. Jadi kita dah bercuti 2 minggu, dua kali Isnin. Disebabkan ada keuzuran daripada pihak staf kita, dan sehingga sekarang pun masih dia uzur. Kita doakan semoga Allah segera sembuhkannya dan kembalikannya seperti sebelum ini dan bahkan lebih baik daripada itu. Semoga juga Allah memberi hidayah pada kita semua. Dan hari ini kita sambung balik kelas kita setelah kita terhenti 1 minggu. InsyaAllah pada pagi ini, kelas pagi Isnin kita dah habis tadabbur juz Amma. Surah yang terakhir ialah surah An-Naba. Sebelum kita masuk surah baru, saya nak habiskan beberapa ayat daripada surah An-Nisa yang sebelum ni kita sambung pada hari Sabtu. Tapi hari Sabtu kita mula surah baru, iaitu surah
Al-Hajj. Jadi surah An-Nisa ni ada beberapa ayat lagi yang belum habis. Ayat 11 sehingga 14, 11, 12, 13, 14. Kemudian akhir surah An-Nisa juga, iaitu ayat 174, 175, 176. 4 di awal, 4 ayat di awal dan 3 ayat di akhir surah. InsyaAllah. Setelah kita lengkapkan tadabbur surah An-Nisa, insyaAllah kita sambung tadabbur surah yang baru, insyaAllah. Okey, hari ini kita sambung ayat yang ke-11 insya-Allah. Ayat ke-11 ialah ayat berkenaan dengan ilmu faraid. Ilmu faraid ataupun pembahagian, cara pembahagian harta pusaka. Dalam bahasa Arab dipanggil ilmu al-faraid. Faraid jamak kepada faridah, fardu, iaitu pembahagian harta si mati kepada waris-waris yang telah ditetapkan oleh Allah melalui ayat ini, ayat 11 dan 12. Kemudian ayat terakhir surah An-Nisa, iaitu ayat 176. Jadi ayat yang kita belum tadabbur daripada surah An-Nisa ni adalah yang berkaitan dengan ilmu faraid ataupun pembahagian harta pusaka. Bila seseorang tu meninggal, hartanya bagaimana hendak dibahagikan. Jadi sebelum kita masuk tadabbur ayat yang ke-11, kita tengok ayat yang sebelum ni. Sebenarnya ayat yang berkaitan dengan pusaka ni, harta pusaka ni, bermula daripada ayat 7 lagi. Yang kita dah tadabbur, saya ingat dah mungkin sebelum PKP lah, sebelum PKP. Mungkin 2 tahun yang lepas. Jadi daripada ayat 7 Allah dah sebut bagi peringatan tentang harta pusaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa." Maksud dia, Allah bagi tahu lirrijal, bagi lelaki, milik lelaki, ada nasib, ada bahagian, mimma tarakal walidani, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapaknya dan juga yang ditinggalkan oleh kaum kerabatnya, al-aqrab. Dan bukan untuk lelaki saja harta pusaka ni, tapi juga walin nisa. Untuk wanita juga ada nasib, ada bahagian dia, mimma tarakal walidani, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapaknya ataupun kaum kerabatnya yang terdekat. Mimma qalla, daripada yang sedikit, sama ada harta itu sedikit, minhu au kasur, ataupun harta itu banyak. Itu adalah nasiban mafruḍah, satu bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita pasal harta pusaka ni bermula daripada ayat 7 lagi sebagai peringatan. Dan Allah nak bagi tahu setiap orang ada nasibnya. Sebab berbeza dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, wanita tidak ada hak untuk mendapat harta pusaka. Bila suami meninggal ke, ataupun bapa meninggal ke, mak bapa meninggal ke, anak perempuan ataupun isteri tidak ada hak untuk mendapat harta pusaka. Sebab bagi mereka, wanita ni tidak ada hak mendapat harta kerana mereka tidak membawa apa-apa kebaikan kepada keluarga. Nak pergi berperang, pertahankan negara ke, pertahankan kaum pun tak boleh. Nak keluar naik ke unta cari rezeki pun tak buat juga. Maka bagi orang jahiliah, wanita adalah bangsa ataupun sejenis manusia yang tidak layak menerima harta. Sebab mereka, hidup mereka seolah tidak memberi apa-apa kebaikan kepada keluarga.
Maka Islam tu datang memberi keadilan kepada semua. Lelaki pun ada hak, wanita pun ada hak. Dan juga bercanggah dengan adat setengah masyarakat orang kafir, iaitu ada juga adat yang melebihkan wanita. Wanita mendapat lebih banyak daripada lelaki, daripada harta pusaka. Bahkan sekarang pun masih ada wujud di negara Indonesia. Dia panggil apa? Adat Minang. Orang Minang, bila suami mati ke, bapa mati ke, wanita akan mendapat lebih banyak daripada lelaki. Itu pun tidak adil, sebab lelaki ni sebenarnya sepatutnya mendapat lebih banyak daripada wanita, sebab yang menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga, yang mencari rezeki, yang memberi makan minum kepada keluarga adalah lelaki. Okey. Kemudian ayat ke-8 Allah kata, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin harzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir al-qismah, mereka-mereka yang datang daripada ahli keluarga si mati, tapi mereka tak layak mendapat harta pusaka. Mereka adalah daripada bahagian kismah. Cuma mereka ada hubungan kekeluargaan dengan si mati. Begitu juga ada juga yang datang anak-anak yatim, wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin. Tapi mereka datang ni dengan harapan mereka dapatlah sesuatu daripada harta pusaka tersebut. Tapi dari segi hukum mereka tidak layak. Maka Allah perintahkan kepada ahli waris si mati ni, farzuquhum, berilah rezeki pada mereka, sama ada daripada harta pusaka yang kamu perolehi, ataupun kamu akan perolehi, ataupun harta daripada mana-mana yang bukan daripada harta pusaka si mati, bagilah pada mereka. Sebab mereka adalah golongan yang memerlukan, anak yatim, orang miskin. Dan waqulu lahum, berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Jangan herdik, jangan halau mereka, jagalah perasaan mereka. Jadi Allah memberi pesan awal-awal lagi, bila berlaku kematian, kadang-kadang ada orang yang memerlukan duit datang. Maka yang paling utama, jaga perasaan mereka. Kalau tak boleh bagi sesuatu pun, cakaplah perkataan yang baik, yang menyebabkan hati mereka tidak terluka. Okey, kemudian ayat yang ke-9, Allah kata, wal yakhshal ladzina law taraku. Hendaklah takut orang-orang yang lau taraku, sekiranya takut siapa ni? Hendaklah siapa yang takut? Iaitu orang-orang yang jikalau mereka meninggalkan selepas mereka mati, zurriyatan dhi'afa, anak-anak yang lemah. Anak-anak zuriat yang lemah ni sama ada anak yang masih kecil, ataupun ada penyakit, ataupun bodoh, tidak boleh mengurus diri sendiri, dan yang bapa ni yang akan mati ni khafu alaihim, risau terhadap anak-anak mereka yang lemah ni, yang kecil ke, yang lemah ke, yang bodoh ke, yang cacat ke. Mereka risau bagaimana masa depan mereka sekiranya mak bapak ni mati. Maka Allah kata falyattaqullah, maka bertakwalah pada Allah, takutlah kepada Allah, laksanakan perintahnya, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata perkataan yang baik. Apa maksud ayat ni? Allah nak bagi amaran, bila bapa kamu mati ke, suami kamu mati ke, isteri kamu mati ke, hendaklah kamu berlaku adil. Jangan ambil hak orang, jangan ambil hak pesaka yang bukan kepunyaan kamu, sebab itu adalah satu kezaliman. Dan kalau kamu nak ambil juga, kamu ingatlah satu hari kamu juga akan mati, dan kamu akan meninggalkan anak-anak yang lemah, yang kecil, yang cacat, yang sakit. Dan bayangkan, orang lain pula ambil hak anak-anak kamu yang lemah. Macam mana nasib anak-anak kamu? Jadi sebelum kamu buat kepada orang, fikir nasib kamu bila kamu mati, dan kamu juga akan meninggalkan anak-anak yang memerlukan harta pusaka tersebut. Jadi ayat 9 ni Allah nak bagi peringatan, berlaku adil lah. Bila dibagikan harta pusaka, ambil hak kamu sahaja, jangan ambil hak orang. Dan sekiranya orang tu masih kecil, maka simpan, jaga betul-betul, jangan makan harta anak yatim. Dan
Amaran paling keras ialah ayat yang ke-10 yang berkaitan dengan harta pesaka. Allah kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya mereka yang makan harta anak yatim. Makna harta pesaka, tapi anak tu yang mewarisi itu, pewaris tu masih kecil, masih yatim, masih belum balik. Jaga, Allah kata jangan ambil harta mereka, jangan makan harta mereka secara zalim. Simpan betul-betul, jaga betul-betul. Makna di sini Allah kata haram makan harta anak yatim secara zalim. Tapi kalau makan secara tak zalim, boleh tak? Boleh. Contoh, kita sebagai penjaga harta anak yatim, kita guna sedikit sebanyak untuk urusan menjaga anak yatim. Itu bukan zalim. Itu dihalalkan. Dan Allah bagi amaran. Apa balasan sesiapa yang makan harta anak yatim ataupun ambil hak anak yatim? Iaitu innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sebenar pada zahirnya mereka makan harta, makan nasi, makan beras. Tapi hakikatnya di akhirat mereka makan api neraka. Semua yang mereka makan kat dunia akan betulkan menjadi api dan menjadi makanan mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka kelak akan masuk neraka sa'ir. Jadi 4 ayat ni sebagai mukaddimah, sebagai peringatan, sebagai pencerahan konsep pembahagian harta pesaka. Jadi ayat hari ini, ayat 11, Allah nak cerita tentang pembahagian harta pesaka. Isteri dapat berapa, suami dapat berapa, mak bapak dapat berapa, anak dapat berapa, supaya masing-masing dapat hak dan supaya tidak ada orang mengambil hak orang lain. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah. Allah telah mewasiatkan kepada kamu. Allah guna perkataan wasiat sebab wasiat ni menunjukkan wasiat mana dia ialah berpesan dengan sesuatu benda yang penting dan besar. Itu wasiat. Kalau benda kecil orang tak panggil wasiat kan. Sebab tu bila bapak kumpul anak-anak nak cerita, bapak nak bagi wasiat, itu bermakna benda yang besar dan penting. Nak tinggalkan harta ke ataupun nak pesan apa yang sepatut dibuat setelah bapak tu meninggal. Jadi Allah guna perkataan wasiat nak bergambarkan apa yang Allah nak sebut selepas ni adalah sesuatu benda yang besar dan wajib dilaksanakan. Apa dia? Fi auladikum. Pada auladikum, anak-anak kamu. Bila sebut aulad dalam bahasa Arab, dia termasuk lelaki dan perempuan. Bila sebut aulad, dia masuk zakar dan unsa. Macam Allah sebut dalam surah apa ni? At-Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu, yang mana ni? Lelaki dan perempuan, adalah sebagai ujian. Okey. Allah telah mewasiatkan ataupun telah mewajibkan kepada kamu terhadap anak-anak kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Apa yang wajib bila kamu meninggal? Iaitu lizakar, bagi zakar lelaki ataupun bagi anak lelaki, mislu, seperti hazil unsayain, bahagian dua unsa, anak perempuan. Jadi pembahagian pertama ialah Allah cerita pasal apa ni? Anak dulu. Yang wajib terima wasiat ni
Dalam apa keadaan kalau mereka masih hidup, mereka mesti dapat ni. Ada 6. Pertama, bapa, ibu, suami atau isteri. Yang kelima, anak lelaki, anak, dan yang keenam, anak perempuan. 6 orang ni selagi mereka hidup wajib dapat harta pusaka. Kalau mereka mati lain. Jadi tak boleh dikecualikan. Ada pun yang lain tu, contoh adik-beradik si mati ke, itu mungkin dapat, mungkin tak. Cucu mungkin dapat, mungkin tak. Atuk mungkin dapat, mungkin tak. Tapi yang 6 orang ni, dan 6 golongan ni mesti dapat. Kalau mereka hidup. Jadi daripada 6 ni, yang Allah pertama sebut ialah anak. Anak dulu. Kenapa anak? Lepas ni Allah sebut bapa pula. Di antara anak dengan bapa, mana lebih penting? Anak. Tapi kalau anak derhaka pada bapa, tak boleh masuk syurga. Tak, kalau anak lelaki. Tak, kalau si mati tu, yang paling utama bagi dia, bapa dia ke anak dia? Yang wajib dia taat siapa? Bapa. Wajib dia buat baik siapa? Bapa. Mak bapa tak adalah sewajib buat baik pada anak sebagaimana wajib buat baik pada mak bapa. Jadi dari segi struktur, sepatut mak bapa lebih penting. Dan logiknya sepatut Allah sebut persaka yang pertama diberi kepada mak bapa, tapi Allah sebut anak dulu. Sebab anak tu adalah daripada bapa. Adapun bapa tu bukan daripada si mati. Faham tak? Sebab anak tu lahir daripada bapa. Jadi dia yang berhak pertama disebut tentang harta pusaka. Makna harta pusaka siapa? Bapa. Kenapa anak? Sebab anak daripada bapa. Adapun bapa kepada si mati, dia bukan daripada si mati. Boleh faham? Tak, macam saya matilah. Saya ada bapa, saya ada anak. Faham? Anak saya, bapaknya saya. Bapa saya ialah atas pada saya lah. Jadi sepatutnya yang patut saya utamakan buat kebaikan bapa saya. Dan begitu juga sepatut harta pusaka ni sepatut yang utama disebut diberi kepada bapa dulu. Tapi dalam ayat ni Allah sebut pembahagian pusaka yang pertama Allah sebut kepada anak dahulu. Jadi soalannya kenapa? Sebab harta ni adalah milik si mati. Dan siapa yang datang daripada bapa tu? Anak lah. Adapun bapa kepada si mati, dia bukan datang daripada bapa. Bukan datang daripada si mati. Maka si mati datang daripada bapa. Boleh faham? Jadi yang paling berhak dapat harta pusaka ialah yang lahir daripada mak bapak tu. Okey. Dan tengok bahasa Allah guna. Bagi lelaki, seperti 2 bahagian wanita. Jadi anak lelaki dapat berapa? 2. Anak perempuan? 1. Allah boleh buat bahasa macam ni. Bagi perempuan, separuh yang diperoleh oleh anak lelaki. Sama kan maksud kan? Bagi perempuan, separuh daripada yang anak lelaki dapat. Tapi bahasa Al-Quran Allah tak pakai yang tu. Beza tak? Kalau Allah kata, bagi anak perempuan separuh daripada apa yang anak lelaki dapat. Allah guna nisfu separuh. Dengan ayat, bagi lelaki adalah 2 bahagian anak perempuan. Maksud dia sama, tapi ada perbezaan. Apa dia? Yang sebut? Yang separuh. Makna pengajarannya apa? Penggunaan bahasa, penggunaan ayat. Kadang-kadang benda yang sama tapi bahasa tu menyebabkan orang terasa hati. Berguna separuh je dapat.
Jadi Allah tak guna separuh. Allah guna apa? Lelaki dapat 2 bahagian wanita. Tak bunyi separuh. Walaupun sama. Jadi pengajarannya ialah bila kita nak bercakap dengan orang, nak bercakap dengan anak, nak bercakap dengan suami isteri, bahasa tu kena pilih betul-betul dan jangan sampai menyakitkan hati. Walaupun kadang-kadang guna yang ni pun maksud dia sama dengan yang ni. Ada satu kisah. Seorang raja dia bermimpi. Mimpi yang menakutkan. Lalu dia tanyalah, siapa yang boleh mentadbirkan mimpinya? Jadi seorang ni dia beritahu apa dah? Mimpi tuanku ni iaitu akan berlaku, semua pengikut tuanku, anak beranak tuanku akan mati. Jadi ayat tu menyebabkan raja rasa apa? Takut. Takkan semua mati kan? Dia pun hukum kawan tu yang menakbirkan mimpi dia, hukum dah pukul. Kemudian raja tanya pula, siapa lagi boleh mentadbirkan mimpi saya? Mimpi yang sama. Jadi penakbir mimpi yang lain dia kata apa? Tuanku adalah orang yang paling panjang umur. Sama tak? Apa maksud paling panjang umur? Maknanya semua pengikut dia, anak buah dia akan mati dululah. Maksud sama tapi bahasa tu. Jadi bila dengar ayat tuanku paling panjang umur, raja suka. Dia pun bagi hadiah. Maksud sama aja. Tengok Quran mengajar apa ni? Quran mengajar apa ni? Ilmu apa ni? Ayalah, tujuannya apa? Jaga hati orang. Akhlak tu. Kadang-kadang kita cakap benda baik tapi menyakitkan hati orang. Kan? Kadang-kadang cakap ayat Quran tapi kita guna ayat Quran menghukum orang. Orang rasa sakit hati. Okey. Dan ni ramai yang pertikaikan. Kenapa lelaki dapat 2, perempuan dapat 1? Kan? Logiknya apa dia? Antara 2 ni yang mana lemah? Perempuan. Yang mana kuat? Lelaki. Jadi sepatut yang lemah dapat sepatut yang lemah dapat 2. Yang kuat dapat 1. Pandai-pandailah dia cari sebab dia kuat kan. Yang ni duduk kat rumah je. Bagilah 2. Okey. Nak jawab macam mana? Islam ni kalau pakai logik akal apa jadi? Dia tak boleh pakai logik akal. Tapi Islam selari tak dengan akal manusia. Selari dengan akal yang waras. Tapi kadang-kadang pakai logik akal, kadang-kadang akal tu tak waras. Menyebabkan Islam tu hancur. Okey. Jadi Allah kata bagi lelaki 2 bahagian sebab lelaki ni ada tanggungjawab. Bila nak kahwin, siapa kena bayar mahar? Perempuan kena buat apa? Relax je. Kan orang bagi cincin, orang bagi hadiah kan? Relax je. Lepas tu bila dah kahwin, siapa kena cari nafkah? Nak bagi makan minum, nak beli rumah, nak beli kereta, nak bayar hutang, siapa? Lelaki, perempuan? Tengok drama Korea kat rumah. Bukan semualah. Okey. Dan lelaki kalau tak cari nafkah, hukumnya berdosa. Perempuan kalau lelaki tak cari, lepas tu perempuan pun tak cari juga. Perempuan duduk kat rumah, tak berdosa. Sebab bukan tanggungjawab dia. Maka sebab itulah, meraihkan tanggungjawab yang besar kepada lelaki, maka Allah bagi hak lelaki dapat 2 bahagian. Okey. Kemudian, fa'in kunna. Maka sekiranya kunna, mereka adalah nisa, wanita-wanita fauqasnataini, lebih dari 2. Falahunna, maka bagi mereka sulus kan? Sulus kan? Ada alif lam?
sulus. Han? Ha? Ha. Okey. Sekiranya suami meninggal, kalau ada anak lelaki dan anak perempuan, macam ni pembahagian dia. Kan? 2 lelaki, 1 bahagian perempuan. Okey. Kes yang kedua ni Allah beritahu apa dah? Kalau meninggal tu ada anak perempuan sahaja. Dan perempuan lebih pada 2 lah. Dia sebenarnya 2 ataupun ke atas. Okey, kalau suami meninggal dan meninggalkan anak perempuan 2 dan ke atas, dia dapat berapa? Sulus 2/3. 2/3. Tak kira berapa. Kalau anak 2 ke, anak perempuan 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, semua tu akan dapat 2/3 dah kongsi. Katalah anak perempuan 5 orang, kemudian dia tetap dapat 2/3, bagilah. Katalah duit ada berapa? 100,000, 100k. Bagi 3, dapat apa? Bagi 3 kali 2. Bagi 3, oh payahlah. 120 lah. 120k bagi 3 dah berapa? 40 kan? 40 kali 2, sebab dia dapat 2/3 kan? 80. 80 bagi 5 orang. Okey, baki berapa lagi ada? Tak baki, kan baki 1/3 lah. Kan? Yang ni untuk semua anak perempuan ni. 3 orang ke, 4 orang ke, 5 orang ke, dia dapat 2/3 dia bagi. Baki 1/3 ke mana? Pergi Baitul Mal. Pergi Baitul Mal. Ini sekiranya anak lelaki tak ada. Kalau anak lelaki ada, macam ni lah pembahagian dia. 2-1. Boleh? Katalah ada anak dua lelaki anak 2 orang, perempuan pun 2 orang. Duit ada 120. Lelaki dapat berapa? Dia kena bagi berapa? 2, 4, 6. Bagi 6 kan? Bagi 6 berapa? 20. Jadi setiap anak lelaki dapat 40k. 40k kan? 40, 80. Setiap anak perempuan dapat 20k. Cukup kan? Kan? Jadi banyak ataupun sedikit bergantung pada banyak ataupun sedikit harta pusaka yang ditinggalkan. Okey. Sulusa 1/3. Ma tarak, apa yang dia tinggalkan. Siapa yang tinggal ni? Si matilah, kan? Suami ya, ataupun bapa. Jadi semua yang dia tinggal dan milik dia adalah harta pusaka. Apa dia? Sama ada yang boleh alih ataupun yang tak boleh alih. Yang boleh alih macam duit, kereta. Yang tak boleh alih, rumah, kebun, kedai. Pakaian itu masuk tak? Kalau suami ni meninggal, kopiah dia, kain pelikat dia, masuk tak? Masuk ke tak? Ada dalil tak? Tak masuk. Ada dalil. Sebenarnya masuk. Dalilnya ni. Apa yang dia tinggal. Allah sebut tak dia tinggal apa? Tak. Bila tak sebut, masuk semua sekali. Walaupun duit 5 sen masuk tak? Duit 5 sen kepunyaan si mati adalah harta pusaka. Ustaz nak bagi macam mana?
Itu masalah kita dalam masalah besar dalam kes pembahagian harta pusaka ialah kita faham, ramai orang faham bila pusaka je dia ingat pembahagian. Tak mesti benda tu boleh bagi. Kadang-kadang duit 5 sen. Nak pakai macam mana? Tanya semua ahli pewaris yang layak dapat. Setuju tak kita sedekah? Setuju? Sedekahlah. Kadang-kadang gelas, ada satu gelas dia. Yang layak terima pusaka gelas tu 5 orang. Dia buat macam mana? Pecah 5. Pecah 5 tak boleh pakai. Caranya ialah tanya ahli waris yang lain, setuju tak kita sedekah ke masjid? Setuju? Boleh? Banyak. Ni, ma taraka. Sebab itulah lepas mati je, yang pertama kena cek apa dia? Kena cek harta dia dulu. Harta si mati tu, apa dia dan banyak mana. Kemudian, uruskan jenazah dia. Kemudian yang ketiga, kena bayar hutang dia. Katalah hutang dia ada 100k. Duit dia cek-cek ada 100k. Makna apa? Seorang pun tak akan dapat harta pusaka dia. 1 sen pun tak dapat. Kemudian yang seterusnya ialah wasiat. Allah akan sebut ni sebab ni. Kena cek dia ada wasiat tak? Kalau dia ada wasiat 50k kan kepada anak yatim. Duit ada 100k. Nak buat macam mana? Hutang 100k. Kalau ada hutang lah. Wasiat 50k. Makna wasiat tak terpakai. Sebab dia wasiat sebenarnya dia tak ada duit pun. Dia antara wasiat dengan hutang yang mana kena dahulukan? Hutang. Okey. Ataupun katalah dia tak ada hutang. Dia ada wasiat. Dia ada 100k. Tapi dalam wasiat dia 100k juga. Nak buat macam mana? Ni sebab itulah. Ialah ada hikmah juga. Ayat ni saya tangguh. Dan saya pun banyak juga study. Dia sebelum kita mati, kita kena buat pengurusan harta sebelum mati. Sebab kalau tak kelang kabut keluarga kita, pewaris tu. Kadang-kadang ambil hak orang, kadang-kadang hak dia tak dapat. Sebab apa? Tidak ada pengurusan harta sebelum kita mati. Kita kena atur dah. Nak bagi wasiat berapa, kalau tak nak bagi wasiat, cek berapa banyak ada hutang apa semua, settle semua. Supaya kita pun tak berdosa, orang pewaris yang akan mewarisi pun tak dizalimi ataupun tak menzalimi orang lain. Okey. Kalau dia wasiat 100k, duit ada 100k, nak buat macam mana? Kena ambil 1/3 sahaja. Sebab kita tak boleh wasiat lebih daripada 1/3. Kalau 1/3 berapa? Katalah 33k kan? Kena ubah wasiat tu. Daripada 100k kena ubah 33k. Sebab tak boleh wasiat lebih daripada 1/3. Dan tengok pula wasiat kepada siapa. Kalau dia wasiat kepada keluarga, tak boleh. Kalau nak juga, kena minta persetujuan semua pewaris. Katalah, saya wasiat kepada anak saya kan, yang bongsu. Walaupun 1/3, tapi kepada pewaris. Tak sah wasiat tu, sebab tidak boleh wasiat kepada pewaris. Pewaris memang akan dapat harta kita. Kenapa kita nak wasiat lagi? Tapi sebab kita sayang pada anak bongsu tu, kita wasiat juga. Maka wasiat ni terbatal, kecuali semua pewaris bersetuju. Boleh. Jadi sebagai peringatan, bila si mati tu mati je, semua harta dia, walaupun gigi emas pun, harta tu kena buka, jual. Kalau emas lah. Kalau gigi palsu, kalau gigi palsu macam saya ni, nak buka pun tak apa, tak buka pun tak apa. Biar aja. Jadi sebenarnya tak ada orang yang mati yang tidak meninggalkan harta. Tak ada. Paling kurang mesti ada. Kopiah. Kain plekat. Kadang-kadang surat khabar lama kan. Masa dia hidup tak ada masalah lah. Tapi bila dia mati, itu dia, hak dia tu, dia beli dengan duit dia.
jadi harta pusaka tak? Selagi ada nilai, jadi harta pusaka. Katalah boleh jual. Boleh jual kan? 10 kilo dapatlah RM10 contoh. RM10 itu adalah harta pusaka. Ha? Bernilai, tak bernilai contoh gigi palsu lah. Kalau tak bernilai, tak apalah. Tak bernilai tu apa maksud? Dah terkoyak, buang. Itu okey. Tapi baju tu buruk, tapi masih boleh dipakai. Kita boleh bagi pada orang miskin ke? Kena minta persetujuan pewaris. Okey. Jadi ma taraka, apa yang ditinggal semualah. Kemudian wa in kanat, dan sekiranya kanat adalah wahidah seorang, falaha, maka baginya an-nisfu. Nisfu apa? Ini kes lain ni. Suami, isteri, suami meninggalkan, ditinggal anak perempuan seorang. Sekiranya tadi dia kata apa? Anak perempuan tu lebih pada dia. Kalau anak perempuan dengan lelaki, pembahagian dia macam ni, 2-1. Tapi kalau anak perempuan sahaja, lebih pada 2, dapat berapa tadi? Dan kongsilah 5 ke 6 ke. Okey, sekarang anak perempuan seorang je, anak lelaki tak ada. Dia dapat apa ni? Falahan nisfu, separuh. Mana anak perempuan dapat? 1/2. Kata 100k tadi kan? 100k, dia dapat apa? 50k. Separuh lagi, 50k, Baitul Mal. Okey. Wali abawaihi, dan bagi kedua ibu bapaknya. Tadi bahagian anak, pembahagian apa yang anak akan dapat bila bapa mati. Sekarang apa pula mak bapa akan dapat bila orang tu mati? Boleh faham? Apa dia? Bagi kedua ibu bapa si mati, likulli wahid, bagi setiap satu, iaitu ibu dan bapa, minhuma, dari keduanya, as-sudus, 1/6. Mana bapa dapat berapa? 1/6. Mak dapat 1/6. Mimma tarak, dari apa yang dia tinggalkan. Semua sekali lah. Lepas tu kadang-kadang faraid ni, kalau orang tak faham, dia rasa hukum faraid ni zalim. Tak, sebenarnya yang zalim tu bukan hukum faraid, tapi cara pembahagian. Sebab ramai orang fikir harta pusaka ni mesti dibahagi. Tak, bukan semestinya dibagi. In kana lahu walad, sekiranya adalah baginya anak. Okey. Kalau si mati meninggalkan ini si mati suami, meninggal ada anak. Tak kira lah anak lelaki atau perempuan. Kemudian dia ada bapa dan ibu. Mak bapak dapat berapa? Dua-dua masing-masing dapat 1/6. Sekiranya ada anak, sekiranya ada anak. Okey, fa in lam yakun,
maka sekiranya lam yakun, tidak ada lahu, baginya anak. Okey, sekarang tak ada anak, dia ada mak bapak je. Wa warisahu, dan telah mewarisi darinya, dari si mati, abawahu, kedua ibu bapa. Okey, kalau si mati tak ada anak dan ada mak bapak, maka fali ummihi, maka bagi ibunya as-sulus, 1/3. Okey, tadi ada anak 1/6 kan, sekarang anak tak ada, ibu 1/3. Fa in kana lahu, okey, dia tak sebut bapa ni, kita tengok dulu. Fa in kana lahu, maka sekiranya adalah baginya ikhwah. Ikhwah siapa ni? Adik-beradik siapa ni? Adik-beradik si mati. Kalau adik-beradik, kalau si mati tu ada adik-beradik, laki ke perempuan tak kira, maka fali ummihi, maka bagi ibunya 1/6. Boleh faham? Okey, semula kalau si mati ni ada anak, bapa 1/6, anak ibu pun 1/6. Okey, bila si mati tak ada anak, ibu 1/3, bapa berapa? 2? Mana tahu? Tengok Quran tak sebut. Quran tak sebut. Tak. Mana boleh? Masa ada anak, sama-sama 1/6. Bila tak ada anak, ibu pula lebih. Bapa pula dapat kurang kan? Mana boleh? Kan kaedah dia, bila bagi harta pusaka, lelaki mesti lebih pada. Jadi kenapa Quran tersebut? Sebab kaedah dia, lelaki mesti dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau perempuan 1/3, lelaki 2/3 lah. Tengok, Quran tak sebut, tapi kita boleh faham kan? Adik kan? 2, 1. 2 lelaki, 1 perempuan. Okey, sekiranya si mati ada adik-beradik ni, ada ikhwah, maka ibu dapat apa pula? 1/6 balik, 1/6 balik. Macam ada anak tadi. Kemudian bapa dia tak sebut. Bapa tak sebut. Jadi bapa dapat berapa? Agak-agak dapat berapa, Pak? Kalau dia tak sebut ni, sama ada balik asal 1/6 juga, ataupun 2/3. 2/3. Sebab biasa dia tak sebut, dia akan ikut yang mana ni? Yang paling dekat, iaitu 2/3. Okey. Kemudian dah habis. Pembahagian antara anak dan bapa dah habis. Tapi semuanya Allah bagi tahu min ba'di, dari selepas wasiat. Makna apa ni? Harta pusaka kena agihkan setelah settle wasiat. Yusa biha, yang diwasiatkan dengannya. Ataupun dain, hutang.
Okey, dalam ayat ni Allah beritahu sebelum bagi harta pusaka kena settle dua benda. Satu, wasiat. Yang kedua, hutang. Tapi ada satu hadis Nabi kata, ada seorang sahabat dia meninggal di Arafah, dipijak oleh kenderaan dia, mati terus. Jadi Nabi kata mandikannya dengan ma'in wasidrin wa kaffinuhu bisaubaini, dan kafakannya dengan dua pakaian ihramnya. Di situ hadis itu menunjukkan apa? Yang paling utama kena buat ialah kebumikan dia. Mana nombor satu kebumikan, nombor dua wasiat ke hutang? Hutang. Tapi Allah sebut wasiat dulu ke hutang dulu? Kenapa? Tengok. Yang kena buat dulu hutang, yang wajib hutang, tapi hutang disebut kemudian. Apa dia? Wasiat tu macam apa yang dia dah, tapi dia akan settlekan hutang dulu. Mana kena settle hutang dulu. Tapi kenapa Allah sebut wasiat dulu? Soalan dia, kenapa didahulukan wasiat? Okey, dalam tafsir Syekh Shalih Utsaimin dia kata yang wajib diutamakan hutang dulu. Yang pertama uruskan jenazah, yang kedua hutang, yang ketiga baru wasiat. Barulah yang keempat harta pusaka, faraid. Tapi dalam ayat ini Allah sebut wasiat dulu sebab Allah nak highlightkan wasiat ni kamu kena jangan lupa. Sebab apa? Sebab wasiat ni orang tak akan cari. Kadang-kadang si mati wasiat, tapi orang yang diwasiatkan tahu tak? Tak tahu. Jadi bila tak tahu, dia tak cari. Bila tak cari, orang pun lupa. Ada penghutang ni, yang berhutang tu, yang si mati berhutang pada dia, dia akan cari tak hutang dia? Dia akan tuntut tak? Jadi yang ni walaupun wajib, walaupun utama, tapi tak apa. Sebab yang ni orang akan cari. Yang ni, kadang-kadang kamu terlupa ni. Walaupun dia taklah sewajib hutang, tapi kena laksanakan juga. Jadi Allah sebut yang mula-mula supaya kamu jangan lupa benda ni yang biasa orang tak cari dan orang lupa. Boleh faham? Boleh faham? Tak payah. Tapi dari segi pelaksanaan, kena hutang dulu. Sebab itulah kalau ada hutang, duit ada 100,000 yang ditinggalkan, hutang ada 100k, wasiat ada 1/3, 30k. Nak bayar yang mana dulu? Habis wasiat? Habis. Pewaris? Melelehlah hidup. Sebab itulah bila berlaku kematian jangan cepat-cepat guna duit si mati, jangan cepat. Termasuklah makan minum ke yang si mati belikan, jangan cepat. Kalau nak pakai juga kena minta persetujuan adik-beradik yang layak mendapat harta tu. Kemudian Allah kata abaukum, bapa-bapa kamu, wa abnaukum, dan anak-anak kamu, la tadruna, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu ayyuhum, mereka yang mana aqrab, lebih dekat bagi kamu, naf'an, manfaat. Apa maksud ni? Maksudnya Allah nak bagi tu harta pusaka ni kena bagi semualah. Anak pun kena bagi hak dia, mak bapak pun kena bagi, walaupun apa keadaan sekalipun. Kadang-kadang kita si mati tu mak bapak dia jahat ataupun ada masalah kan dengan si mati. Jadi keluarga si mati ni tak nak bagi pada bapak dia. Sebab apa? Sebab dia tak baik dengan si mati ni.
Allah kata kamu tak tahu sebenarnya yang mana akan memberi manfaat kepada si mati. Kadang-kadang bagi pada bapa akan bagi hak dia. Bapa ni tak baik dengan anak yang mati tu. Tapi bila dapat harta pesaka tu, dia rasa, ya Allah, sepatutnya aku balas budi anak aku ni. Walaupun sebelum ni aku jahatkan. Mungkin dengan sebab dia dapat harta tu, dia berdoa pada anaknya setiap hari. Jadi kita tak tahu yang mana. Anak pula kadang-kadang baik. Tapi bila dapat harta tu, lupa kepada bapa yang dia mati. Kan? Jadi jangan bagi harta pesaka ikut perasaan. Tapi ikut apa yang Allah tetapkan. Sebab kita tak tahu mana yang akan memberi manfaat. Faridatan, semua tu adalah fardu. Minallah, dari Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, kana adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha okey. Kenapa dua sifat ni jadi penutup kepada ayat ni? Bukan innallaha kana ghafurar rahiman ataupun sami'un basir. Kenapa aliman hakimah? Kenapa? Tapi biasa kalau di hujung ayat Allah sebut dua sifat ke satu ke, Allah nak kait dengan apa yang Allah sebut dalam ayat yang sama. Allah nak bagi semua hukum ni, mak bapak dapat separuh ke, 1/6 ke, laki dapat 2 ke, anak perempuan dapat 1. Semua berdasarkan ilmu Allah yang tahu dulu, sedang dan akan datang. Bukan berdasarkan agak-agak. Tak sama dengan kita. Kadang-kadang kita buat hukum kan. Kita rasa baik, tengok-tengok, lepas bulan batalkan hukuman tu. Kan? Berapa banyak hukuman yang dibuat oleh manusia, undang-undang, akhirnya terbatal. Sebab tak sesuai. Tapi bila Allah buat, Allah berdasarkan ilmu yang dulu, yang sedang dan sampai kiamat Allah tahu. Satu, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kejahilan. Yang kedua, ilmu bukan sebarang ilmu, tapi setiap ilmu yang Allah tetapkan hukum, mesti ada hikmahnya. Maknanya, apa makna hikmah? Allah letak sesuatu di tempat yang sepatutnya. Kadang-kadang kita tak boleh nak fikirkan, kenapa ni dapat 1/3, kenapa lelaki dapat lebih. Jadi Allah maha bijaksana, kita serah pada Allah. Sebab itulah orang beriman bila yakin dengan dua sifat ni, yang ada pada Allah, apa sikap orang beriman dengan semua hukum yang Allah tetapkan? Apa perasaan dia dalam melaksanakan hukum, semua hukum Allah? Rasa tenang, rasa selamat. Sebab apa? Semua hukum Allah berdasarkan ilmu yang dah lepas, yang sedang dan akan, dan semua berdasarkan kebijaksanaan dan baik untuk manusia. Jadi kita akan terima hukum Allah dengan tenang dan dengan mudah, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada rasa malas. Sebab semuanya baik untuk kita. Berbeza dengan undang-undang manusia, kita nak buat pun rasa macam, betul kan? Betul tak? Apa ni? Kenapa kena pakai mask ni? Banyak soal pula kan? Sebab undang-undang manusia bukan berdasarkan ilmu yang dulu, kini dan selama-lama. Dan kadang-kadang tidak berdasarkan hikmah, kebijaksanaan. Bijak tak? Bijak tak? Dalam kapal terbang boleh rapat. Dalam bas boleh rapat. Kat kedai makan boleh rapat. Dalam masjid sedang sembah Allah, yang 5 minit tak boleh rapat. Bijak ke tak? Tak tahu. Saya tak tahu. Okey.
Okey, ada soalan ke? YouTube tak ada? Ada? YouTube tak ada? Ada. Oh, ada. Isteri tak dapat pembayaran. Ha? Isteri tak dapat. Tak, kita sekarang ayat sebelah ni hanya Allah sebut pembahagian untuk anak dan ibu bapa saja. Yang baki tu ayat 12. Sabar, tunggu minggu depan. Ayat 12 insya-Allah. Dapat semua dapat. Di antara benda yang penghalang seseorang tu menerima harta pesaka, ada 3 kan. Pertama, bila dia bunuh si mati tu. Bila dia bunuh si mati, sama ada anak ke, bapa ke, dia bunuh cepat supaya dapat harta pesaka, maka dari Islam haram. Haram dapat walaupun satu sen. Walaupun asalnya dia patut dapat. Yang kedua, penghalang seseorang dapat harta pesaka ialah bila dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Sama ada dia bapa ke anak ke. Dan yang ketiga, bila dia adalah hamba. Kalau hamba tak boleh, sebab hamba tu sendiri pun adalah harta. Dan harta pesaka ni boleh dibahagikan setelah cukup 3 syarat. Pertama, ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, jangan nak bagi lagi. Yang kedua, ada orang yang nak mewarisi. Kadang-kadang orang dah mati tapi tak ada pewaris. Tak adalah, jangan duk bagi pula. Yang ketiga, mesti ada harta. Orang dah mati ada, pewaris pun ada, harta pula tak ada, sibuk berbincang 3 hari 3 malam. Dia kena ada 3 syarat boleh dibahagikan harta pesaka. Pembahagian faraid bagi anak luar nikah. Anak luar nikah ni, kalau dia mati boleh diwarisi oleh mak dia. Bapa dia tak boleh. Bapa dia haram. Sebab itu bukan bapa yang sebenar. Tapi mak tu mak yang sebenar. Mak tu yang melahirkan. Ha? Mana ada bapa yang sebenar kalau anak luar nikah? Tak ada. Tak ada. Kalau bapa yang sebenar, anak dalam nikah. Dia kalau anak luar nikah, kalau anak tu mati, ada harta, mak dia yang melahirkan dia ada hak mewarisi harta dia. Ataupun kalau mak tu mati, anak luar nikah ada hak mewarisi harta mak dia. Dia ada hubungan dengan mak saja, dengan bapa tak ada. Disahkan sebagai anak, mana boleh? Tak maksud Ustaz tadi yang mengatakan dua nikah kan, walaupun orang yang perbuatan itu dibuat sebelum nikah, orang yang sama dan dia mengahwini perempuan itu, tapi tetap tak sama. Okey, perempuan dengan lelaki ni berzina, lepas tu dapat anak. Anak tu makna kalau ikut hukum Islam, kalau lahir sebelum 6 bulan, anak luar nikah lah. Kan? Dia kahwin 5 bulan dah beranak. Itu kira anak luar nikah lah. Okey? Jadi kalau anak tu mati, mak boleh mewarisi harta anak tapi bapa tu tak boleh. Tak boleh. Sama Ustaz, apa hukum orang yang tidak menyempurnakan faraid? Mereka berbagi adik-beradik sahaja alasan arwah bapa berpesan dan tiada lisan atau
mahkamah telah mengeluarkan CD faraid. Okey, soalan dia, apa hukum anak beranak bagi harta tidak ikut hukum faraid? Makna ikut sama-sama dia lah. Dia kalau dia bagi harta sama banyak berdasarkan persetujuan semua pewaris yang layak dapat harta tu, boleh. Tapi kalau dia berbincang sama anak-anak adik-beradik dia je, sedangkan ada satu lagi pewaris, mak atuk dia ke, dia tak berbincang, maka haram. Jadi kalau tak berbincang semua, wajib bagi harta ikut hukum faraid. Ustaz, boleh tak kita buat wasiat setiap anak dapat berapa persen bila kita mati nanti? Dan saya nak wasiat itu berjalan bila kita dah mati. Dia ada pendapat mengatakan boleh wasiat untuk pewaris, tapi dengan syarat. Dia kena faham betul-betul. Wasiat ni pertama ada dua syarat. Kalau kita nak wasiatkan pada seseorang, mesti ada dua syarat. Pertama, tidak boleh lebih daripada 1/3 harta kita. Yang kedua, wasiat tidak boleh kepada pewaris. 3 pupu kita ke, jiran kita, anak yatim, silakan. Tapi kepada anak kita, tak boleh. Okey, soalan dia, boleh tak kita wasiat untuk anak-anak kita dapat berapa persen kan? Ada pendapat, dan memang berlaku di Malaysia. Tapi dengan syarat. Dia wasiat untuk anak-anak, dan wasiat itu akan sah setelah bapa tu mati. Tetapi, kalau lepas bapa mati, adik-beradik lain pula tak setuju, terbatal wasiat. Terbatal. Tapi kalau lepas bapa tu mati, adik-beradik lain terus bersetuju dengan wasiat tersebut, maka boleh dilaksanakan. Cuma yang terbaiknya ialah tak payah wasiat awal kepada pewaris. Tunggu je, sebab masing-masing Allah dah tetapkan akan dapat harta pesaka. Ustaz, bolehkah nak dapat formula faraid ini dalam bentuk table yang mudah? Boleh. Tapi sebenarnya banyak dalam YouTube ni, buka je. Saya pun tengok YouTube juga. Memang nampak rasa keliru sebab kita belum belajar lengkap dan bukan dalam bentuk formula dalam bentuk gambar rajah. Jadi kalau nak dalam bentuk gambar rajah, sebenarnya dalam YouTube terlalu banyak. Boleh tengok. Soalan, adakah lebih baik kita hebahkan harta sebelum kita meninggal daripada harta difaraidkan? Betul ke Ustaz? Dia dua-dua boleh. Kita nak hebahkan sebelum kita meninggal, ataupun kita nak faraid pun boleh. Yang penting apa dia? Tengok, maqasid syar'iyah ialah, yang penting ialah semua hak terjaga dan semua perasaan tidak dilukai. Kadang-kadang kita hebah masa hidup, tapi tak berlaku adil. Kita bagi anak yang bongsu ni yang kita sayang, yang selalu dengar cakap kita, lebih daripada adik-beradik yang lain. Akhirnya bergaduh. Jadi tak ada manalah hebah. Maka yang terbaik ialah serah pada faraid. Faraid itu dia tak boleh nak pertikaikan, sebab itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau dia ada anak tunggal perempuan seorang, pembahagian macam mana? Tadi dah sebutkan. Kalau anak tunggal, dia dapat separuh, 1/2. Dia seorang je anak perempuan dan tunggal. Anak lelaki pun tak ada. Dia dapat an-nisfu, separuh. Separuh lagi pergi ke Baitul Mal. Apa hukumnya orang yang menyempurnakan faraid mereka berbagi adik-beradik sahaja alasan? Oh, tak boleh, Faraid mesti dibagi kepada semua yang layak, bukan mesti adik-beradik saja. Kadang-kadang bapa
Kadang-kadang adik-beradik bapa kita kena tengok. Ustaz, benarkah si mati akan terseksa di alam barzakh sekiranya waris tidak menguruskan harta pusaka? Jazakallah. Soalan dia, benarkah si mati akan terseksa dalam kubur di alam barzakh sekiranya pewaris tidak menguruskan harta warisannya dengan betul? Tak, dia Allah kata la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Kalau yang buat salahnya pewaris, yang si mati tak buat salah, dia pesan dah, elok-elok dah, maka si mati tidak akan diseksa disebabkan kesalahan orang yang hidup. Tetapi kalau si mati tu sebelum mati dia pesan, ni harta bila bapak mati kamu bagi adik-beradik je, jangan bagi pada orang lain. Maka bila dia mati dia akan diseksa dalam kubur. Sebab orang buat salah sebab pesanan daripada dia. Dia ada saham. Jadi tengok adik-beradik tak bagi harta ikut hukum faraid ataupun tak bagi pada mereka yang berhak, adakah pandai-pandai mereka ataupun pesanan daripada si mati? Kalau pandai-pandai mereka, si mati tidak ada kaitan, tidak akan menanggung dosanya. Wallahu a'lam. Ustaz, anak tiri pun boleh dapat faraid? Anak tiri boleh dapat faraid. Anak tiri boleh dapat. Isteri, isteri belum lagi ayat akan datang. Anak tiri boleh dapat. Anak angkat tak boleh. Anak angkat kita boleh bagi Sebab tu Islam ni kalau ikut Islam semua ada jalan penyelesaian. Katalah orang tu kita sayang, banyak jasa. Kadang-kadang anak kita tak banyak jasa pada kita. Yang banyak jasa ialah anak angkat. Kan? Macam mana kita nak balas jasa dia? Hibahkan pada dia. Nak bagi rumah ke, nak bagi kereta ke, sebab dia jasa banyak. Sebab lepas mati dia tak akan dapat harta warisan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Jika si mati meninggalkan anak lelaki, adakah ibu bapa si mati tidak dapat apa-apa? Betul ke apa yang saya faham? Macam mana? Jika si mati meninggalkan anak lelaki, ibu bapa tak dapat apa-apa ke? Betul ke apa yang saya faham? Kalau si mati meninggalkan anak lelaki, nanti saya kena cek dulu. Sebab kita tak sampai. Dapat kan? Dapat. Nanti saya cek jawapan. Ini apa ni? Kalau si mati suami meninggal, bolehkah isteri ambil sedikit duit dalam bank untuk keperluan harian? Dan anak-anak sebelum bank akaun si mati diblok oleh bank, adakah perlu tunggu? Tak. Bila si mati tu mati, semua harta milik dia adalah harta pusaka. Tak ada siapa yang berhak mengambilnya, termasuklah isteri. Okey. Timbul masalah, isteri nak belanja, isteri pun tak ada duit, kerja pun tak ada. Boleh tak gunakan duit tersebut, duit suami? Boleh, dengan syarat persetujuan semua ahli pewaris. Kena maklumkan dan kena minta persetujuan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang ada orang nak sedekahkan bila suami tu mati ataupun bapa mati, ada orang sedekah. Boleh guna duit itu untuk makan minum harian. Itu bukan harta pusaka. Okey. Cukup Nanti kita sambung bab pusaka ni, harta faraid. InsyaAllah hari Senin depan, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni. Kita sambung tadabbur surah Al-Ma'idah, insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi soalan apa? Anak ada, mak bapak dapat kan? Apa dia? Nama orang yang akan dapat isteri. Betul.
Hana jam sekejap tu. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل